Okey, Assalamualaikum guys. Aku nak buat ulasan untuk perlawanan UiTM menentang Kedah. Seperti mana kita tahu, kalau dalam sejarah bola sepak, Kedah merupakan satu pasukan yang sangat kuat dalam sejarah bola sepak Liga Malaysia. Yang mana kalau UiTM pula adalah sebuah pasukan yang baru mencipta nama di Liga Super untuk pertama kalinya dan menjadi pasukan pertama dalam universiti untuk mewakili IPTA bertanding dalam Liga Super yang tertinggi. Okey, kalau kita ikut sejarah, mestilah Kedah lagi kuat pada UiTM kan? Betul ya? Tapi sayang, beribu-ribu kali sayang, sejarah dalam bola sepak hanyalah sejarah. Seperti mana yang kita tahu pada perlawanan semalam, perlawanan 2 hari lepas, Kedah seri 1-1 lawan UiTM. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada game ni? Aku tengok apa yang kita boleh belajar pada game ni adalah Kedah yang perlu belajar daripada UiTM sendiri. Yang mana kalau kita tengok daripada segi gameplay, UiTM lebih seimbang dan lebih mengawal permainan di bahagian tengah berbanding Kedah yang asyik bermain lompas dan bermain dengan counter attack sahaja. Okey, sebab apa aku kata macam tu? Okey, kita tengok gol yang dilakukan oleh Kepa Sherman hanyalah peluang yang diambil oleh Amin Nazari. Untuk yang mana waktu tu player UiTM dapat free kick kan. Kedah dapat free kick sebab UiTM buat kesalahan. Jadi Amin Nazari dengar pengadil TVC dia pas kat Kepa ambil peluang tu dan jaringkan gol. Yang mana pada keadaan tu pemain UiTM sedikit leka. Itulah menyebabkan golnya Kedah. Tetapi kalau kita tengok balik gol UiTM, yang mana satu hantaran jauh yang dilakukan oleh seorang back tengah muda player UiTM kan, yang mana bolanya terus sampai kat Gustavo yang berada di bahagian kotak penalti Kedah dengan menewaskan Syarif Saari. Rasa antara dua gol ni yang mana lagi start? Gol Kepa ataupun gol Gustavo? Memanglah gol Kepa tu flashing lawa, tapi bagi aku gol Gustavo lawa. Sebab apa? Sebab apa aku kata tadi Kedah perlu belajar pada UiTM? Tengok tak macam mana UiTM main long ball. Macam tu lah Kedah cuba nak main long ball. Tetapi sayang, Kedah main long ball tak erti. UiTM main long ball, tengok passing dia tepat, accurate dan kejituan dan ketepatan dia tu kan, memang tepat gila UiTM main long ball. Aku suka cara UiTM main. Lagi satu, untuk pasukan Kedah dan UiTM, apa yang aku nampak adalah perbezaan general di tengah. Yang mana untuk pertama kalinya Kedah menurunkan Amin Nazari dalam kesebelasan utamanya untuk dalam Liga Super. Kalau kita tengok daripada segi improvement, okey lah ada satu assist kan. Tetapi daripada secara overall, Amin Nazari hanyalah satu player yang membebankan skuad Kedah. Yang mana aku tengok kebanyakan bola-bola yang dihantar, yang dipasing oleh Amin Nazari banyak di-intercept ataupun dihalang oleh player-player UiTM kalau kita tengok. Tetapi dibandingkan pula dengan UiTM di bahagian tengah, yang mana kalau kita tengok player UiTM walaupun dia main long ball, dia mempunyai seorang player tengah yang berkualiti yang diberi nama Rabi Ataya, iaitu seorang player tengah yang memang hidup kedua-dua belah kaki, dribble, speed dan experience dalam tim UiTM. Yang mana aku rasa kalau semalam Azman Yusof sebelum ni hampa bangga-banggakan sebab dia berjaya sekat Safawi Rashid. Semalam Azman Yusof diayam-ayamkan oleh Rabi Ataya dengan skill, dribble, semua dia oleh Rabi Ataya tu sahaja. Tetapi sayang, barisan penjudah UiTM tidak begitu padu untuk melakukan jaringan kepada pasukan Kedah. Itu kita boleh nampak bahagian defense Kedah sebenarnya tak kuat sangat pun di bahagian Azman Yusof tu. Sebab apa? Rabi Ataya dia bully macam tu ya malam tu. Aku bagi player terbaik ataupun man of the match dalam perlawanan ni adalah Rabi Ataya daripada pasukan UiTM. Okey, apa lagi yang aku nak komen pasal Kedah? Yang Kedah punya player adalah satu player yang bermain dengan counter attack. Yang mana kalau kita tengok, Kedah bermain dengan corak, bermain untuk mencari Kepah dan Kipri di bahagian hadapan. Lalu Kepah dan Kipri banyak melakukan speed, dribble. Tetapi sayang, kemampuan yang berada dalam pasukan UiTM punya pertahanan sangat-sangat padu. Yang mana digandingkan player tempatan dan player daripada import kan, memang padu lah. Yang paling aku suka untuk player UiTM selain pada Rabi Ataya adalah Osman Fanel. Kalau hampa tengok Osman Fanel tu main, dia lari macam tak ada jantung tu. Main kawal tengah, saat atas, saat defense, saat atas, saat defense. Itu adalah pemain tengah yang terbaik nak dibandingkan dengan player defensif Kedah iaitu Amirul Hisham kan, yang mana dia tak boleh kawal pun bahagian tengah tu kan. So apa yang kita boleh belajar daripada game ni? Apa yang kita boleh belajar? Senang cerita macam ni lah. Kedah perlu belajar untuk bermain long ball seperti mana UiTM main long ball. Sebab apa UiTM boleh main long ball? Sebab UiTM ada kualiti individu player yang mampu untuk control ball, ada leadership
ada skill, ada dribble, ada speed dan sebagainya. Itu sebab UiTM boleh main long ball. Adakah aku kata Kedah tak ada player-player yang berindividu skill macam ni? Tak, aku tak kata. Kedah ada player yang lebih hebat daripada individu skill, control ball dan sebagainya. Cuma di bahagian midfield Kedah perlu cari seorang yang mempunyai individu skill dalam create vision ataupun mencari ruang-ruang kosong untuk melakukan hantaran-hantaran long ball seperti yang dilakukan oleh UiTM, yang mana dia cari Gustavo dan Rabi Ataya untuk melakukan serangan. Itu sahaja kelemahan Kedah. Sebab kelemahan Kedah, dia tak ada general midfield yang mampu untuk kondak di bahagian tengah ataupun kawal di bahagian tengah untuk melakukan serangan-serangan laju, serangan-serangan long pass, serangan-serangan counter attack dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh UiTM. Jadi, apakah yang menyebabkan Kedah ni merudum general tengah mereka? Jadi, Kedah perlu cari solusi ni sebelum Liga Malaysia kan. Aku rasa video ni aku buat Liga Malaysia lepas week 3 Liga Malaysia akan diberhentikan lah. Jadi mungkin lepas ni tak ada ulasan aku kan. Mungkin week 4 akan jadi ulasan aku yang lah. Itu sahaja untuk komen aku Kedah lawan UiTM. Jangan lupa share, like dan subscribe.